Macam mana Datin? Kita nak mula ke? Boleh Ustaz? Kita boleh mulakan? Tafadhal. Okay. Suara saya dengar tak? Dengar Boleh Ustaz, clear, jelas. Alhamdulillah. Nota nampak? Ya, nampak. Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kita rasa syukur kepada Allah kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Kita akan membicarakan tentang kalam Allah. Kita membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita, Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kita kerana kelebihan berada majlis ilmu ini banyak. Moga juga Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah beri berkat usaha kita pada malam ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita memahami kalam Allah. Sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadi insan yang belajar Al-Quran, faham, kemudian kita cuba sampaikan kepada orang di luar sana. Moga-moga rakan-rakan kita, saudara-saudara kita faham tentang apa yang Allah maksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Malam ni kita akan sambung dengan surah yang ke-16 di dalam tertib susunan surah-surah dalam Al-Quran, iaitu suratul Nahli. Suratul Nahli. An-Nahlu, kita sedia maklum, An-Nahlu itu merujuk kepada nama seekor haiwan, iaitu lebah. So lebah adalah An-Nahlu. Maka surah ini diambil berdasarkan kepada nama lebah, An-Nahlu. Surah lebah ini ataupun surah An-Nahli ini, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, surah An-Nahli ini adalah surah yang mengandungi 128 ayat. Surah An-Nahli ia adalah surah yang berada pada juzuk yang ke-14. Maknanya habis ayat dalam surah An-Nahli 128 ayat ke-128 tu memang masuk terus kepada juzuk yang ke-15. InsyaAllah, jika Allah memberikan kita ruang, selepas kita belajar surah An-Nahli, kita akan terus kepada surah Al-Isra. Surah Al-Isra, dia dah masuk juzuk yang ke-15. Jadi kita dah sampai sebenarnya kepada juzuk yang ke-14. Surah An-Nahli adalah surah yang dikategorikan surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Dia panggil surah apa? Dia panggil surah Makkiyah. Apabila kita tahu dia surah Makkiyah, surah itu turun dalam suasana Nabi belum berhijrah, maka penekanannya tidak lain tidak bukan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan.
Tetapi dalam suratul Nahl ini pendekatan yang Allah gunakan, cara Allah nak suruh mereka beriman kepada Allah, cara Allah nak mantapkan iman, maka Allah menggunakan pendekatan membawa contoh lebah dan cerita tentang nikmat-nikmat. Oleh sebab itu, kalau kita merujuk kepada nama surah lain bagi An-Nahli, surah An-Nahlu ini memang nama itu sebab memang dia tauqifi, kerana ada di dalam ayat Quran memang sebut tentang An-Nahlu. Nama ini masyhur. Tetapi kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, banyak kitab tafsir menyebut juga suratul Nahli ini adalah sebagai surah An-Ni'am. An-Ni'am maknanya surah yang menceritakan tentang nikmat-nikmat. Okey. Surah tentang nikmat-nikmat ini nama lain bagi suratul Nahli. Okey, nama tentang nikmat-nikmat ini diberikan oleh para sahabat sebenarnya. Adalah nama-nama yang di kalangan salafus soleh, kerana mereka baca 128 ayat tu, mereka kata, oh ayat 128 ni dia akan berkisarkan tentang nikmat-nikmat. Jadi daripada dua nama ni, kita semua seolah-olah walaupun kita tak baca lagi 128 ayat, kalau kita tengok nama yang para ulama namakan surah ni, kan, dengan nama surah nikmat-nikmat, kita sudah pun dapat tangkap. Kalau baca surah nikmat-nikmat ni, oh tentulah surah ni cerita pasal nikmat-nikmat. Ya, jawapan dia iya. Sebenarnya para ulama terdahulu, mereka dah buat kerja dah untuk kita. Mereka dah buat research dah pun. Kalau nak bagi PhD, nak bagilah apa kita kata penulisan ilmiah, ulama-ulama dulu tak tahulah berapa apa level kita nak bagi pada mereka pun tak tahu nak bagi, sebab mereka telah banyak mengkaji tentang Al-Quranul Karim. Maka kita ni sebenarnya hanya pakai balik maklumat tersebut. Jadi kita tahu surah An-Ni'am. Jadi daripada dua surah ini kan, daripada nama ni kita dah dapat belajar dah. Lepas tu penting belajar nama. Lepas tu kadang-kadang kita bawa nama yang tauqifi, nama yang ada, nama yang memang berdasarkan wahyu. An-Nahlu, kan, lebah. Sebab dalam kita tahu, kalau sebut lebah, mesti orang ingat madu. Sebab lebah mengeluarkan madu. Kenapa 128 ayat ni dikaitkan dengan lebah yang keluar madu? Kenapa? Kita dah faham. Okey. Lepas tu ulama namakan dia surah nikmat-nikmat, dan kita akan buktikan insya-Allah pada malam ini bagaimana datangnya nama surah cerita tentang nikmat-nikmat. Ini bermakna surah ini menggunakan pendekatan mengungkitkan kepada orang-orang yang ada ketika itu supaya kamu berimanlah kepada Allah. Tapi cara Allah Ta'ala nak ajak mereka beriman tu dengan Allah memaparkan, Allah membentangkan tentang nikmat-nikmat. Dia berbeza dengan teknik surah sebelum ni. Kalau sebelum ni kita belajar surah Al-Hijr, dia berbentuk ancaman, berbentuk amaran keras. Kan, siapa tak nak beriman kepada para rasul, dia tak akan selamat. Allah tak pelihara dia. Tiba-tiba masuk pula dalam suratul Nahli, masih lagi surah Makkiyah, so nak suruh mereka ini beriman kepada Allah, kan, maka digunakan kaedah membentangkan nikmat-nikmat. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah An-Nahlu? An-Nahli itu lebah. Kerana kita sedia maklum, kalau kita tengok dalam nota tu, sebab penamaan surah. Kenapa namanya surah An-Nahlu? Maka kata para ulama, ya, yang mengkaji tentang surah-surah dalam Quran ini, mereka mengatakan apabila Allah sebut letak nama Nahlu itu, lebah tu, Allah Ta'ala ni nak dia punya penamaan itu sebenarnya nak membagi tahu kepada kita lebah itu adalah satu simbolik bagi manusia. Kerana manusia ramai yang tahu lebah itulah, kan. Jadi apabila sebut lebah, maka ia merupakan satu simbolik bagi manusia supaya apa? Supaya mereka ni mentaati perintah Allah. Kenapa? Sekejap lagi kita akan tengok lebah
macam mana dia buat tempat tinggal dia, dia dengar semua apa yang Allah suruh. Okey, lepas tu kita fahamlah dekat sebab penamaan surah tu. Maknanya apabila Allah nak paparkan lebah tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak apabila kita tahu lebah kan, lebah keluar madu. Okey, kenapa dengan lebah? Kenapa dengan lebah? Okey, maka kalau kita nak tahu tentang ada apa dengan lebah tu, nanti kita akan baca ayat yang bagaimana lebah itu dia taat pada Allah. Lebah tu dia taat pada Allah. Dia taat macam mana? Maka kita akan jumpa nanti pada ayat yang kita akan baca sebentar lagi. Okey. Kenapa surah itu diberikan nama surah tentang nikmat-nikmat? Sebab surah ini, yang 128 ayat ini adalah surah yang paling banyak menyebutkan tentang nikmat Allah yang Allah beri kepada para hamba dia. Kita akan buktikan, insya-Allah sekejap lagi kita akan tengok memang tepat nama surah itu, memang maklumat itu ada dalam 128 ayat ini. Baik, kita pergi kepada ayat yang cerita tentang lebah tu. Cerita tentang lebah, lepas tu baru kita masuk cerita ayat tentang nikmat-nikmat. Baik. Mungkin nota saya yang saya bentang ini mungkin ada perbezaan sedikit, jadi tuan-tuan kena tambah beberapa maklumat kalau tak ada dalam nota yang asal yang saya beri pada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ayat dalam surah An-Nahli cerita pasal lebah ni hanya ada pada ayat nombor 69, ayat nombor 68 dan ayat nombor 69. Dekat mana ayat 68 ada sebut tentang lebah? Pada tulisan yang berwarna merah tu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auha rabbuka. Tuan-tuan tengok tak, kalau tuan-tuan perhati ayat 68 tu Allah menggunakan perkataan wa auha dan wa auha rabbuka, maknanya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nahli, kepada lebah. Jumpa tak perkataan wahyu, wa auha dan telah mewahyukan. Tapi kita orang Melayu kalau sebut wahyu, mesti kita akan kaitkan dengan manusia yang dapat wahyu lah. Kan? Jadi kalau lebah ni kalau kita terjemah dan Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah, nanti jadi macam tak kena kan. Tapi Quran dia memang sebut wahyu. Tapi wahyu di sini bukanlah bermakna lebah ini rasul. Tidak. Maknanya Allah Ta'ala memberikan ilham kepada lebah ni. Kita kena tengok perkataan wa auha rabbuka. Kita kena, dia pada perkataan wa auha rabbuka ni, dia nanti dia akan ada kaitan dengan Quran. Sebab Quran itu wahyu. Jadi Allah Ta'ala samakan pada maksud Quran itu wahyu, Allah mengatakan wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah memberi wahyu kepada lebah. Tapi wahyu kat lebah ni terjemahan memberi ilham kepada lebah, ila nahli, kepada lebah. Apa yang Allah wahyukan kepada lebah? Apa yang Allah ilhamkan kepada lebah? Okey, Allah kata kepada lebah. Semua lebah dia akan ikut ayat 68 ni. Tidak ada lebah yang tak ikut ayat 68 ni. Jadi Allah kata anittakhidhi minal jibali buyuta. Okey, Allah kata pertama, kata Allah, hendaklah engkau, maknanya lebah ni lah. Hendaklah engkau, iaitu lebah, membuat buyuta, iaitu rumahmu. Rumahmu, buyuta ni rumah-rumah. Tapi kalau dikait dengan haiwan, sarang dia lah. Jadi Allah kata, hendaklah engkau, wahai lebah, membuat sarangmu. Di mana? Minal jibal, di gunung ganang. Okey, sebab tu kalau orang nak cari lebah, dia akan cari di gunung ganang. Itu nombor satu Allah pinta pada lebah. Lepas tu Allah kata, buat lagi rumah tu kat mana? Sarang tu kat mana? Wa minas sajari. Dan juga buatlah rumah-rumah kamu, sarang-sarang kamu di pokok-pokok. Lepas tu kita akan jumpa lebah di pokok-pokok. Tengok pokok ada lebah. Okey. Lepas tu Allah kata yang ketiga, wa mimma ya'rishun. Dan juga buatlah sarangmu di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Maksudnya tempat ternakan lebah. Lepas tu lebah ni dia ada 3 saja. Tapi kita kena alert, kita kena ambil perhatian kepada perkataan wa auha rabbuka ilan nakhli. Penting sangat. Sebab wa auha rabbuka ini, dia ayat tu menunjukkan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada lebah.
Jadi apabila dia jadi nama surah, tentu kita sedia maklum Allah Ta'ala nak suruh kita perhatikan, amati, tengok macam mana lebah tu. Kenapa dengan lebah tu? Kerana lebah itu Allah Ta'ala telah perintahkan kepada lebah untuk dia buat rumah dia, sarang dia pada 3 cara. Dekat gunung ganang, dekat pokok-pokok dan juga kepada sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Okey, kemudian Allah perintah apa lagi dekat lebah ni? Allah perintah apa lagi dekat lebah? Okey, ayat nombor 69 Allah kata, "Thumma", kemudian kata Allah kepada lebah. Okey, Allah kata lepas kamu semua buat sarang daripada tiga cara tadi, Allah kata kemudian kuli min kulli thamarat. Allah kata makanlah daripada segala jenis buah-buahan. Lebah ni dia akan makan segala jenis buah-buahan. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa lagi? Fasluki subula rabbiki zulala. Lepas tu Allah kata turutlah, ikutlah, buatlah peraturan Tuhanmu yang telah diilhamkan kepadamu. Diilhamkan kepadamu tu apa? Maksudnya yang Allah Ta'ala perintahkan tadi. Allah kata buatlah sarang, Allah Ta'ala wahyukan, Allah perintah pada lebah, buat sarang pada 3 tempat. Lepas tu Allah kata makanlah segala jenis buah-buahan. Lepas tu Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah kata ikutlah peraturan ini dengan tunduk, dengan patuh. Okay. Kemudian apabila lebah itu dia ikut apa yang Allah perintahkan, maka lebah itu menghasilkan apa? Maka Allah kata yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Kemudian Allah kata daripada lebah itulah, bin butuniha, butun tu maksudnya perut dia. Maknanya daripada perut lebah itulah kata Allah keluarlah minuman. Syarabun, minuman. Kita minum apa dekat perut lebah tu? Maknanya madu dia. Ya Allah kata madu tu kata Allah mukhtalifun, yang pelbagai, alwanu, warnanya. Kan? Cuba tengok madu kan. Warna apa kan? Tengok. Kemudian Allah kata yang minuman yang keluar dari perut lebah itu Allah jadikan dia apa? Fihi shifaun linnas. Yang madu tadi tu yang keluar daripada perut lebah tadi tu Allah kata dia mengandungi syifa, dia mengandungi penawar linnas bagi manusia. Okey. Tuan-tuan kena tahu, kita kena daripada ayat 69 ni kita boleh kaitkan dia dengan wahyu Al-Quran. Nanti kita belajar surah Isra, kita akan nampak jelas Allah Ta'ala kata Quran ni syifa. Kita belajar dulu surah An-Nahl. Kemudian Allah kata inna fi dhalika, Allah kata sesungguhnya pada yang demikian itu. Pada yang demikian itu cerita tentang apa? Cerita tentang lebah tadi, dia buat sarang dia, lepas tu dia makan buah-buahan yang ada, lepas tu dari perut dia tu keluarlah satu minuman yang pelbagai warna, yang kita namakan dia sebagai madu kan, yang dia jadi ubat bagi manusia, dia jadi penawar bagi manusia. Allah kata apa? Kenapa dia boleh jadi keluar adanya syifa? Allah kata apa? Itulah tanda adanya rahmat Allah bagi orang yang mahu berfikir. Okey, dah faham tentang lebah? Jadi kalau orang buat kajian tentang lebah kan, dia mesti kena ambil 2 ayat ni. Cuba perhatikan, ada tak lebah yang dia buat sarang selain daripada 3 tempat tadi? Kan, lebah keluarkan madu dia. Walaupun dia berbisa kan, tapi sebab tu Quran kata lebah ni tak semua dia jadi syifa. Tuhan kata fihi. Fihi ni maksudnya merujukkan lebah ni bukan semua dia jadi syifa. Dia punya sengat dia tak jadi syifa lah, tapi yang keluar dari perut dia menjadi penawar. Okey, penawar. Kita faham ayat ni, ayat ni lah cerita pasal lebah. Okey, jadi kita kena ambil dia punya kata kunci dia apa? Allah yang wahyukan, lepas tu lebah ni dia ikut apa yang Allah wahyukan,
maka dia keluarlah penawar syifa. Okey, daripada ayat ini kita boleh membuat ringkasan dia begini. Lebah dia mentaati Allah. Ini simbol ini adalah hikmah kenapa Allah namakan dia lebah. Maknanya Allah nak bagi tahu pada kita, korang semua studylah pasal lebah. Kan Allah suruh kita amati lebah tu. Kenapa dengan lebah? Kerana lebah tu dia mentaati Allah sebab Allah wahyukan kepada dia. Disebabkan dia mentaati Allah, maka dia mendapat manfaat, kebaikan, maka Allah keluarkan daripada perut dia itu adalah penawar. Jadi kalau kita ambil kisah lebah ni, kita analogikan, kita letakkan pada manusia, maka manusia ini kalau dia mentaati Allah, maka dia akan dapat hasil dia akan dapat keberkatan dia. Kalau lebah tadi, dia menghasilkan penawar, ada kebaikan dia dapat hasil yang baik daripada taat Allah. Manusia pun macam tu juga. Kalau dia taat pada Allah, dia akan menghasilkan keberkatan. Secara tidak langsung, lebah ni yang kita kaitkan dengan nikmat dekat mana? Dekat penawar. Lebah ni syifa penawar. Bukan sekadar kita nak lihat sudut lebah tu diikut perintah Allah, tapi kita juga boleh melihat kepada penawar syifa. Baik, untuk menguatkan lagi tentang betapa besarnya nikmat lebah tadi, kan, selain kita tengok sudut dia taat pada Allah, tapi dia dah keluarkan hasil Allah beri pada lebah itu tentang penawar syifa, maka kita kena lihat dalam surah-surah lain. Dalam nota mungkin tak ada makluman ni, kita kena tambah. Baik. Kalau kita rujuk dalam Quran, tuan-tuan nak cari perkataan syifa, penawar, hanya Allah sebut 4 kali je dalam Quran. Kita akan jumpa dalam Al-Quran, Allah sebut 4 kali perkataan syifa. Okey. Daripada 4 tempat syifa penawar ni, 3 daripadanya adalah cerita tentang Al-Quran. 3 tempat perkataan syifa dia merujuk kepada Al-Quran. 1 tempat saja yang Allah kata syifa ini daripada lebah, iaitu Suratul Nahli ayat 69 yang kita baca tadi tu. Tapi kalau kita buka surah Al-Isra ayat 82, nanti kita akan belajar lepas ni, kan kita akan jumpa maklumat tu, ini cerita pasal Quran itu syifa penawar. Kita buka surah Yunus ayat nombor 57, surah yang ke-10, Allah kata Quran itu adalah syifa penawar. Apabila kita buka surah Fussilat ayat 44, kita akan jumpa Allah kata Quran itu adalah syifa. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan ya, penawar yang Allah beri, yang Allah sebut terang-terang dalam Quran, penawar, Allah sebut 4 kali, hanya Allah kaitkan dengan Quran dan Allah kaitkan dengan lebah. Lain-lain tu Allah tak sebut secara jelas. Dia adalah penawar di dalam ayat Quran. Tapi perkataan syifa tu, penawar tu disebut jelas-jelas pada lebah dan 3 tempat berkenaan dengan Al-Quran. Baik, jadi tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian. Okey, ni kita telah sebut tadilah. 4 tempat tadi. Okey, penawar bagi lebah, penawar bagi Quran. Ada 3 tempat kan? Quran 3 tempat, pada lebah tu 1 tempat. Jadi madu lebah penawar untuk jasmani, Quran khusus berkenaan dengan rohani. Nanti waktu kita belajar surah Isra nanti kita akan fokus kepada Quran itu adalah syifa. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi, secara tidak langsung apabila kita tahu lebah itu dia adalah penawar, maknanya penawar kan merupakan benda besar dalam hidup manusia, betul tak? Kerajaan berbelanja hampir berbilion nak dapatkan vaksin, nak cari penawar, dia betul tak? Kan? Orang sanggup berbelanja kadang sampai juta, sampai ratus ribu, berpuluh ribu punya nak cari penawar untuk sehat. Kan? Tetapi rahmat Allah
Allah telah berikan penawar pada madu. Tanya diri kita. Kita ambil tak penawar tu? Beli tak madu tu? Makan tak? Cuma tuan-tuan kena belajar satu peringkat lagi. Macam mana hadis Nabi ajar tentang nak minum madu ni macam mana. Maksudnya cara-cara nak minum madu, berapa sukatan dia, itu kita masuk bab yang lain. Tapi kita berpegang di sini, lepas ini, jangan lupa untuk madu lebah tu. Walaupun sedikit. Sebab Quran sebut dalam Al-Quran. Kan? Allah tak sebut secara jelas suplemen, tuan makan apa, tuan makan vitamin, tuan makan B-kompleks, tuan makan apa pun. Allah tak sebut secara jelas lah. Walaupun itu memanglah kajian memanglah dia sebagai ubat penawar. Tapi Allah sebut jelas-jelas adalah madu lebah. Jadi sayangnya lah kalau boleh makan suplemen, kan, boleh makan majun, makan macam-macam. Tapi kalau tak minum sikit madu tu, ya Allah ruginya. Kan sedangkan Quran kata dalam nama surah lagi tu kan, tentang madu. Maka manfaatkanlah madu ya Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita, kerana dia adalah nikmat penawar untuk kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kita nak pergi kepada tajuk surah ini cerita pasal nikmat-nikmat. Ingat tak tadi para ulama mengatakan ayat 128 ayat dalam surah An-Nahl ni dia berkisahkan tentang nikmat-nikmat. Baik. Kita tengok dalam tambahkan maklumat. Okey, maklumat ni tak ada dalam nota asal tuan-tuan puan, tuan-tuan kena tulis. Tulis nota ni sikit. Tulis maklumat ni. Sebagai masa tuan-tuan tulis. Okey, begini. Kalau kita amati ayat-ayat dalam suratul Nahli, dalam suratul Nahli, tuan-tuan akan jumpa perkataan ja'ala lakum. Ja'ala lakum maknanya apa? Ja'ala, Allah, dia iaitu Allah telah menjadikan lakum bagi kamu ataupun untuk kamu. Okey, yang ni maklumat ni penting untuk kita kuatkan maklumat tentang nama surah itu dia panggil surah nikmat-nikmat. Nak tahu macam mana surah itu dipanggil nikmat-nikmat, kita boleh rujuk pasal lebah tadi kita dah faham lah. Lebah tadi kita dah nampak dengan jelas lah. Okey, kemudian kalau kita perhalusi ayat-ayat dia, kita akan jumpa ada 8 kali di dalam surah An-Nahli ini Allah letak perkataan apa? Ja'ala lakum. Allah telah menjadikan untuk kamu. Okey, bahkan tuan-tuan tulis dekat situ. Ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran yang menggunakan ja'ala lakum adalah suratul Nahli. Surah Nahli je yang paling banyak. Allah sebut dalam Quran menggunakan perkataan spesifik. Ja'ala lakum sampai 8 kali. Tuan-tuan buka lah dalam Baqarah tak jumpa sebanyak suratul Nahli. Tuan-tuan buka dan surah lain, tuan-tuan tidak akan jumpa perkataan Allah sebut khas tau. Allah sebut perkataan ni, ja'ala lakum ni maksudnya perkataan tu dia macam Allah telah menjadikan untuk kamu. Ada setengah ayat dalam Quran dia tak sebut lakum, dia guna ja'ala, Allah telah menjadikan sesuatu. Allah sebut macam Allah telah menjadikan, memanglah untuk manusia, tapi Allah tak sebut lakum tu, tak menyebutkan khas untuk kamu. Untuk kamu tu tidak ada. Ja'ala tu banyak, tapi lakum tu, untuk kamu tu paling banyak Allah gunakan dalam suratul Nahli. Kalau tuan-tuan nak lebih yakin lagi, tuan-tuan cari ayat nombor 72 ada 2 kali perkataan ja'ala lakum. Ayat nombor 78 tuan-tuan jumpa sekali. Ayat nombor 80 tuan-tuan akan jumpa 2 kali ja'ala lakum, dan tuan-tuan akan jumpa sebanyak 3 kali ja'ala lakum pada ayat nombor 81 suratul Nahli. Nanti cari. Tulis dulu. Nanti tuan-tuan cari. Buka Quran. Ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran yang gunakan ja'ala lakum adalah suratul Nahli. Maknanya ayat tu dia, maknanya kenapa paling banyak? Tentu ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu pada kita. Kenapa dalam surah Nahli ni banyak guna Allah menjadikan bagi kamu? Okey, maknanya dia macam ayat dia tu, ini khas untuk kamu, khas untuk kamu. Okey, dia kaitan dengan nikmat. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi.
kita lanjutkan lagi. Okay, kita buka pada maklumat berikutnya. Ini maklumat tambahan, tuan-tuan kena salin lah, tuan-tuan kena tulis. Sebab tu kadang-kadang saya suka bagi nota akhir minit. Sebab saya akan baca kalau saya baca, saya akan banyak lagi baca, kadang-kadang saya akan masuk ke maklumat tambahan. Tapi ada setengah kelas dia nak minta awal. Jadi awal tu kita buat dalam keadaan kita mungkin tanpa, kita buat sekali 2 kali tak sama macam kita belik 4, 5, 6 kali. Sebab tu kadang-kadang saya suka bagi nota tu last minute. Kenapa? Kerana yang last minute itulah nota yang paling update sekali. Tapi tak apa. Baik, tuan-tuan tulislah untuk manfaatkan tuan-tuan dapatlah berkat menulis tu. Nak berkat menulis dia lebih mudah ingat. Menulis dia lebih mudah ingat. Dengan kita hanya dengar tapi tangan tak guna. Okey, tulis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam surah An-Nahl kita akan jumpa satu perkataan, satu kalimah yang masya-Allah. Kalimah ni kalau kita faham, kita jumpa perkataan sin, khadara, perkataan sakhara. Sakhara ni maknanya Allah Taala telah menundukkan. Allah Taala menundukkan. Masya-Allah. Menundukkan ni maksud dia Allah Ta'ala buat benda tu sampai kita boleh guna dia. Okey, contoh. Okey, kalau kita tengok ada 4 kali ya, dalam ayat nombor 12. Tuan-tuan akan jumpa 2 kali perkataan sakhara. Tuan-tuan nak tahu tak, perkataan menunduk ni, kalau bagi bahasa kita mungkin macam tak kenalah menundukkan. Tapi kalau kita tengok menundukkan ni apa tahu? Allah buat untuk kita tahu. Untuk manusia ni. Kalau baca pada ayat nombor 12, tuan-tuan akan jumpa Allah tundukkan apa? Allah tundukkan apa kalau kita baca ayat dia kan? Wasakhkhara lakum. Allah kata dan Allah Taala telah menundukkan untuk kamu apa? Al-lail malam, wan-nahar siang, wasyamsu wal-qamaru matahari dan bulan. Tuan-tuan, kalau matahari, kalau malam ni Allah yang tak jaga dia, tentu kita malam tak siang-siang, malam maju. Kalau Allah tak kawal siang ni, mungkin kita siang 24 jam aja, tak ada malam. Kalau Allah tidak tundukkan matahari tu, kan, menyebabkan matahari tu mungkin suka-suka dia boleh berpusing pada orbit dia kan. Kalau Allah tak jaga bulan tu, tentu dia dah lari daripada perjalanan dia. Tapi kalau tuan-tuan hayati perkataan Allah tundukkan ni, Allah kata Allah telah menundukkan untuk kamu malam, siang, bulan dan matahari. Ni tuan-tuan boleh baca pada ayat nombor 12. Lepas tu kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 14, tuan-tuan akan jumpa sekali. Tuan-tuan baca ayat nombor 79, tuan-tuan akan jumpa sekali pada ayat nombor 79. Kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 18 kan, tuan-tuan tahu tak Allah menundukkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan laut. Tuan-tuan tahu menundukkan laut maksudnya Allah Ta'ala. Sebenarnya laut mereka patuh kepada apa yang Allah nak buat. Kalau laut ni tanpa Allah yang kawal, mungkin laut ini dia bergelora, nelayan mungkin tak akan dapat menangkap ikan. Tapi kenapa nelayan boleh tangkap ikan? Kenapa orang boleh menjala ikan? Kenapa? Kerana laut itu tenang. Bayangkan kalau laut ini Allah tak tundukkan dia, habis. Mungkin kapal boleh tenggelam, mungkin laut tu bergelora, tetapi Allah Ta'ala kata dia telah menundukkan. Ada 4 kali dalam Quran. Okey. Tuan-tuan kena catat ya. Okey. 4 kali dalam Quran ni dia bukan surah paling banyak. Bukan surah An-Nahl paling banyak as-Sahru. Tetapi dia berkongsi. Dia berkongsi dengan surah Ibrahim. Nanti kita dah baca surah Ibrahim kan? Masih ingat lagi tema surah Ibrahim? Surah An-Nahl nanti kita akan kaitkan dengan surah Ibrahim balik semula. Okey, surah An-Nahl sebenarnya dia berkongsi maklumat sama dengan surah Ibrahim. Berkongsi maklumat apa? Dalam surah Ibrahim, tuan akan jumpa perkataan sakhara 4 kali juga. Sama. Surah An-Nahl sakhara 4 kali. Dalam surah Ibrahim pun tuan akan jumpa 4 kali. Tapi surah Ibrahim tu dia ada kaitan dengan surah An-Nahl. Maknanya sama-sama. Walaupun dia sama-sama,
Tapi surah Ibrahim dan An-Nahlu inilah surah yang paling banyak yang Allah menggunakan sakhara dalam surah itu. Okey, sakhara menundukkan. Jadi kita dapatkan sebab kita nak mantapkan tentang nama nikmat-nikmat tu. Okey, selesai ya? Okey, dapat. Salin. Okey, kalau tuan nak tengok dalam surah Nahl, kalau tuan nak catat dalam surah Ibrahim, tuan nak cari perkataan as-sakhara ni, okey, dia ada pada ayat nombor 23. Kalau kita buka pada ayat nombor 23 dalam surah Ibrahim ya, surah Ibrahim ayat 23, kita akan jumpa 2 kali perkataan sakhara digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat nombor surah Ibrahim sekejap. Ayat nombor 23 ke ayat nombor 33. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, nanti kita cari dalam surah Ibrahim tu. Okey, selesai dekat situ. Okey, kita lanjutkan lagi. Kita nak tengok, kita nak faham surah An-Nahlu ni pasal apa kan? Jadi kita belajar pada nama tadi. Para ulama kata surah nikmat-nikmat. Okey, kita dah nampak dah. Pertama, kita jumpa perkataan ja'ala lakum. Paling banyak dalam Quran. Itu ada dalam surah An-Nahli. Surah paling banyak sekali sebut tentang ja'ala lakum. Lepas tu surah yang paling banyak berkongsi maklumat dengan surah Ibrahim pasal sakhara. Okey, lepas tu kita mantapkan lagi tentang nikmat-nikmat tadi, tu kena tulis. Dan nota yang awal-awal tak ada, tapi kena tulis maklumat ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan ada waktu, cuba tuan-tuan buka surah An-Nahlu kan. Adalah surah yang paling banyak sebut tentang perkataan ni'mat. Diulang sebanyak 9 kali dalam suratul Nahli. Tuan-tuan takkan jumpa perkataan nikmat. Perkataan nikmat, kita kan sebut nikmat. Sebenarnya nikmat tu bahasa Quran. Kita ni orang Melayu ambil daripada Quran tu sebut nikmat. Nikmat kan ejaan dia nun ain. Dia macam ni lah. Nikmat kita tengok dalam ayat lain ada. Dan nota tu contoh macam ni. Kita jumpa tak perkataan nikmat dalamnya? Contoh kita baca nanti dan nota kan ayat nombor 18 kan. Cuba tak perkataan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah. Ni perkataan nikmat ni dalam suratul Nahli, dia bukan sekadar nikmat saja, dia ada perkataan ni'amahu ada. Okey. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, dalam suratul Nahli, surah yang paling banyak mengulang tentang perkataan nikmat Allah ataupun nikmatnya. Nya tu kembali kepada Allah. Surah yang paling banyak dalam Al-Quran. Dalam banyak-banyak surah dalam Quran cerita pasal perkataan nikmat Allah dan perkataan nikmatnya juga adalah suratul Nahli. Kenapa tak ada dalam surah lain? Tak banyak macam suratul Nahli. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita tentang maklumat nikmat-nikmat itu. Jadi contoh 9 kali itu dekat mana? Tuan buka ayat nombor 18. Ada sekali. Ayat nombor 53, ayat nombor 71, ayat nombor 72, 81, 83, 112, 114 dan 121. Cukup tak 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suratul Nahli. Oleh sebab itulah para ulama yang dah buat kerja awal lah pada kita, mereka mengatakan surah An-Nahlu ini nama lain dia adalah surah An-Ni'am. Surah nikmat. Okey, jelas Okey. Kalau kita nak lebih spesifik lagi, nak tahu nikmat apa yang ada, dalam nota tu kita buat contohlah jenis-jenis nikmat dalam surah An-Nahl ni. Pertama Allah sebut dulu tentang nikmat Al-Quran, ni kita tak nafikan. Lepas tu nikmat langit dan bumi, nikmat penciptaan manusia, nikmat ada binatang-binatang ternakan, hujan, matahari dan bulan, lautan, gunung ganang, bintang-bintang dan yang lain-lain. Kena baca dalam surah An-Nahl. Banyak tak nikmat ni? Tuan-tuan, nikmat ni nikmat yang besar ke nikmat kecil? Cuba tuan-tuan amati betul-betul. Allah sebut tentang nikmat langit dan bumi. Besar tak nikmat langit dan bumi? Sumber kehidupan kita ada pada langit. Air contoh. Ni dekat bumi ni besar tau. Bukan sekadar nikmat langit dan bumi besar. Kita ni wujud pun dah merupakan satu nikmat Allah beri. Tambah lagi kalau orang-orang Arab dulu, mereka sangat terkesan ayat-ayat pasal nikmat ni. Sangat terkesan. Contohnya kalau binatang-binatang ternakan.
Sebab mereka memang depan mata mereka, memang mereka nikmat yang mereka pegang, yang mereka rasa, seperti nikmat binatang-binatang ternakan dan sebagainya. Okey, selesai bab ini. Baik, kita pergi kepada ayat-ayat yang ada yang kita nak tadabbur sedikit secara ringkas dalam surah An-Nahl ini. Okey. Kalau kita dah tahu nama surah itu, Allah memaparkan tentang nikmat yang ada pada lebah, nikmat lain, maka kenapa Allah Ta'ala nak sebut tentang nikmat ni? Apa tujuan dia sebenarnya? Tujuan dia sebenarnya, kalau kita baca dalam ayat ada dalam nota tu, kita tengok ayat nombor, kita baca dulu ayat nombor 17. Kita tengok ayat nombor 17. Kenapa? Sebenarnya, macam kita sebut peringkat awal tadilah, Allah Ta'ala sebutkan tentang nikmat ni supaya mereka merasakan bahawa tiadalah yang lain boleh bagi nikmat Allah itu. Jadi kalau tiada yang lain yang beri nikmat kepada mereka, sampaikan Allah guna perkataan ja'ala lakum sakhara tadi itu, moga-moga mereka ni berterima kasihlah. Mereka ni bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bentuknya macam mana? Esakanlah Tuhan yang satu tu. Tuhan yang memberikan nikmat kepada kamu tu. Bukan kamu pergi mensyirikkan Allah. Sebab tu kalau ayat 17 kita akan jumpa. Allah Ta'ala menempelak mereka. Sedangkan mereka mengaku itu nikmat Allah bagi. Tapi kenapa kau tak sembah Allah yang Esa? Hanya dia saja, tapi kenapa sembah kepada makhluk lain? Maka Allah terangkan ayat nombor 17. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Allah kata jika demikian, adakah Allah yang menciptakan semua itu? Ciptakan semua apa yang nikmat-nikmat tadi tu? Sama ke macam makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Allah bagi tahu. Allah kata, adakah Allah yang menciptakan semua nikmat, yang beri kamu nikmat tu sama ke macam makhluk-makhluk yang langsung tak buat apa-apa pun, tak beri sesuatu apa pun, yang tak ciptakan apa pun? Maka Allah kata, afala tazakkarun? Maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu mengambil pengajaran? Kamu tak sedar lagi ke? Kan yang kamu duk sembah makhluk tadi tu yang tak buat apa-apa pun kat kamu, tak bagi nikmat apa pun kepada kamu, dia tak boleh cipta apa pun kepada kamu. Sama tak macam Tuhan yang memberikan kamu segala sesuatu? Okey, kemudian kita sambung lagi ayat nombor 18. Okey, kita nampak tak hikmah dia? Hikmah ni maksudnya tujuan surah ni lah. Tujuan surah An-Nahl ni lah hikmah dia, mengajak supaya mensyukuri Allah. Syukur kepada Allah, apa yang paling besar sekali adalah mentauhidkan Allah. Dalam masa yang sama, kalau kita baca ayat lain, kan, Allah cerita lagi tentang nikmat ini. Kalau kita baca dalam surah An-Nahl, kita akan jumpa Allah kata ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah kata, dan jika kamu cuba kira, hitung nikmat Allah, kan, nescaya kamu takkan dapat hitung, punya kata Allah. Takkan dapat punya kamu mengira. Innallaha la ghafurur rahim. Allah kata sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kenapa Allah letak Maha Pengampun? Maknanya kan tadi sebelum ni kan ayat nombor 17 pasal apa? Mereka mensyirikkan Allah. Jadi Allah Ta'ala ingatlah kepada mereka. Nikmat Tuhan bagi pada kamu ni banyak dah, kata Allah. Kamu takkan mampu kira dah, kata Allah. Tapi kenapa tiba-tiba Allah kata innallaha la ghafurun? Kenapa Allah kata dia itu benar-benar Maha Pengampun? Kerana mereka yang telah mensyirikkan Allah, telah ambil Tuhan-Tuhan lain yang tak berikan mereka apa pun kepada mereka, kalau mereka bertaubat, Allah tu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Kemudian kalau kita baca ayat nombor yang berikutnya 20. Okay, Allah Ta'ala ulang balik semula. Mula tadi, kalau kita baca ayat 17, Allah Ta'ala ingatkan mereka. Ayat nombor 19, Allah Ta'ala ungkit tentang nikmat. Ayat nombor 20, Allah ingatkan lagi kepada mereka. Allah kata apa? وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Allah kata, dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain daripada Allah tu, kan, tidak dapat cipta apa pun. Bahkan, mereka lah yang diciptakan. Faham tak masuk ayat ni? Allah kata,
patung-patung yang mereka duk sembah-sembah tu tak buat apa-apa pun dekat mereka. Duduk je macam tu, tak gerak, tak buat apa-apa pun. Sebaliknya, mereka yang disembah itulah yang diciptakan. Kan patung tu mereka yang buat sendiri. Kan? Tak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa, tapi mereka pergi minta pertolongan kepada patung-patung tu. Kan? Kenapa tak pergi minta pertolongan kepada Allah yang beri nikmat yang sebenar-benarnya? Okey, kita sambung lagi ayat nombor yang ni dia ayat 20 ni panjang dia lah, lepas tu ada ayat-ayat lain. Tapi cukup dengan maklumat ini, kita mengetahui rupa-rupanya kalau kita baca surah An-Nahl ni, Allah nak ingatkan kita tentang apa tahu? Allah nak ingatkan kita tentang banyak dah nikmat Allah bagi pada kita. Jadi tanda terima kasih Allah, maka kita mesti mentauhidkan Allah. Itu benda paling besar sekali. Okey, sembahyang fiqh itu bab yang berikutnya, tapi paling besar sekali, paling utama sekali adalah jangan mensyirikkan Allah. Tanda orang paling bersyukur kepada Allah, benda yang paling utama sekali adalah mentauhidkan Allah. Jadi cara nak suruh manusia mentauhidkan Allah adalah mengungkitkan, mengingatkan mereka kan tentang siapakah yang pemberi nikmat itu. Kemudian kalau kita terus pergi kepada ayat yang hujung lah. Pergi terus pada ayat nombor 51. Okay, kenapa saya terus lompat-lompat ayat? Sebab kita bukan nak tadabbur ayat by ayat. Tapi sebab kita nak ambil kepada, kita nak belajar nama surah, kita nak tahu topik dia, kita nak tahu tujuan surah ini. Kan? Kemudian nanti kita ambil kepada tema. Jadi kita pergi kepada ayat-ayat yang boleh menampakkan lagi kepada kita tentang nama surah itu dan juga tema yang kita akan baca sebentar lagi. Lepas tu Allah Subhanahu Taala ulang lagi. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain ithnain. Dan Allah berfirman, janganlah kamu bertuhankan dua tuhan. Kerana sesungguhnya hanya dia saja Tuhan yang satu. Innama huwa ilahun wahidun. Fa iyaya farhabun. Maka kepada aku sajalah kamu sepatutnya merasa gerun. Kamu sepatutnya mengaku sepatutnya kamu merasa takut. Mana Allah kata janganlah duakan Tuhan tu. Kerana apa? Kerana Tuhan tu satu je. Dialah satu-satunya Tuhan. Ilahun. Tidak ada dua, tidak ada tiga Tuhan. Dan kepada Allah kamu merasa gerun. Okay, kalau kita baca ayat nombor 52. Allah Ta'ala mengatakan walahu ma fis samawati wal ardi walahu dinu wasiba. Dan hanya bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa segala benda yang ada kat muka bumi ni, yang ada dekat langit, yang ada kat bumi, semuanya miliknya Allah. Matahari milik Allah, bulan milik Allah, semuanya milik Allah di langit dan di bumi. Kalau dah tahu macam tu, lepas tu Allah bagi tahu lagi walahu din wasiba, dan kepada Allah sahajalah ibadat dan ketaatan itu difokuskan. Afa ghairallahi tattaqun, maka tidaklah patut kamu takut kepada selain daripada Allah. Maknanya Allah bagi tahu selain daripada Allah kamu tak perlu nak tunjukkan sifat takwa, tapi kamu kena buat sesuatu supaya Allah Ta'ala tidak murka kepada kamu. Hanya kamu buat itu merujuk kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Sebab apa? Sebab Allah lah pemilik langit, Allah lah pemilik bumi. Kenapa di langit ada nikmat, di bumi itu ada nikmat. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi pada ayat nombor 53, Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat. Ini di antara tempat yang kita sebut tadi nikmat-nikmat kan. Allah kata wama bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada kepada kamu maka ia adalah dari Allah. Summa idza massakumud-dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kamu tipu susah, kamu kepada Allah duk ingatkan tentang apa? Tentang nikmat yang mereka dapat tu adalah dari Allah. Kemudian ayat 54 Allah kata thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Kemudian apabila Allah Ta'ala, Allah bagi tahu macam ni, kamu dalam keadaan kamu dah darurat, kamu minta pada Tuhan. Tapi kata Allah, apabila hilang mudarat tu Allah hilangkan, ada pula di antara kamu yang pergi syirikkan Allah balik semula, buat balik mensekutukan Allah dengan antara kamu yang mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan yang lain. Ni Allah Ta'ala mengingatkan tentang mereka yang kufur
yang kufur nikmat. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu pada ayat nombor 55, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Kerana mereka itu kufur, kan? Kufur tu maksudnya tidak berterima kasih dengan sebenar-benarnya kepada Allah, iaitu dengan mentauhidkan Allah, tak mensyirikkan Allah. Allah kata mereka itu tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka. Oleh itu kata Allah, engkau bersenang-senanglah, kata Allah, nanti kau akan tahulah dia punya balasan dia. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, cukuplah ayat-ayat ini untuk menguatkan tentang kenapa surah ini dipanggil surah nikmat. Kena ingat tu. Walaupun kita tak hafal, kita tak baca 120 berapa ayat surah An-Nahl, kita tak baca sebanyak 128 ayat, tapi kita dah dapat perkara utama tentang surah An-Nahl ini. Macam mana kita boleh tahu? Kerana kita dapat daripada nama tadi. Daripada nama surah itu, kita sudah dapat mengetahui 128 ayat. Kemudian, ada satu berita yang menarik dalam surah An-Nahl ni. Okey, kita tengok dia punya tema dia. Okey, tengok tema dia. Kan kita dah baca nama kan? So daripada ayat-ayat pasal nama-nama tadi, maka para ulama mengeluarkan tema dia apa. Maka surah An-Nahl ni tema dia, Allah Ta'ala nak suruh kita esakan dia melalui nikmat Allah yang pelbagai. Itu tema dia. Tema dia. Maknanya Allah Ta'ala dia turunkan surah An-Nahl ni, tema dia, kalau kita sendiri baca surah An-Nahl kan, maka kita kena beranggapan bahawa Allah Ta'ala cerita pada kita. Allah cerita pada kita tentang nikmat. Maka sebenarnya Allah nak kita buat apa? Kita kena buat apa? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita baca surah An-Nahl kan. Nanti kita orang akan khatam Quran bulan Ramadan kan. Tapi ketika dia sampai 128 ayat surah An-Nahl, dia buat apa? Jadi apabila dia faham, dia akan berfikir, selama ni aku kurang hubungan aku dengan Allah. Aku kurang bersyukur kepada Allah. Tengok. Tapi benda yang paling besar adalah pada kesyirikan tu. Jadi kita tanyalah diri kita, aku ada tak buat benda-benda yang khurafat? Aku ni betul ke mengisahkan Allah? Kalau tak buat syirik yang besar, buat tak syirik yang kecil? Mengikhlaskan betul tak ibadat kerana Allah? Sedangkan Allah bagi nikmat yang banyak dah. Tapi daripada tema kita dapat maklumat ini. Kemudian tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, sebelum kita tutup, kita habiskan surah An-Nahl, tuan-tuan, kalau kita baca surah An-Nahl kan, tuan-tuan akan jumpa Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Dalam surah An-Nahl ini, Allah Ta'ala letakkan nama Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Tuan-tuan ingat balik tak? Surah An-Nahl yang kita belajar, surah Ibrahim sebelum ni kita belajar. Masih ingat lagi tema dia? Siapa boleh ingat tema dia? Kan kita baca surah Ibrahim kan? Masih ingat tak lagi surah Ibrahim tu? Allah Ta'ala nak highlightkan pasal siapa? Pasal Nabi Ibrahim lah. Kenapa dengan Ibrahim? Ingat lagi tema dia? Okey, surah Ibrahim, kalau kita masih ingat tema dia kan, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, dalam banyak contoh manusia yang mengesakan Allah, yang mengajak manusia kepada mengesakan Allah yang satu adalah Ibrahim. Lepas tu pada Ibrahim ni kan dia ada tema yang mana Nabi Ibrahim ini adalah seorang manusia yang dia mengajak manusia supaya bersyukur. Maknanya, dan Nabi Allah Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni karakter dia tu, dia adalah Rasul yang mengajak manusia kepada menyembah Allah yang esa. Kita dah ulas pada surah Ibrahim tu. Tapi kita nak ingatkan balik tema dia. Tiba-tiba, dalam surah An-Nahl, ada watak Nabi Allah Ibrahim. Sebab kita dah tahu kan pada tema Ibrahim dulu. Kerana Ibrahim ini dia adalah figure, dia adalah idol. Idola manusia yang Allah Ta'ala sebut nama dia tu sebagai Ibrahim adalah manusia yang bersyukur. Kita ingat lagi tak yang dia ingatkan, yang dia doa kepada Allah supaya anak zuriat cucu dia orang yang bersyukur.
Masih ingat lagi tak yang dia memuji Allah kerana Allah bagi dia Ishak, Allah bagi pada dia Ismail, Allah bagi kepada Ishak. Nanti buka balik surah Ibrahim. Dan apabila masuknya kisah Ibrahim dalam surah An-Nahl ini, kita dapat macam ni, kita akan dapat macam ada pertalian yang sangat kuat antara surah Ibrahim dengan surah An-Nahl. Ada pertalian dia yang sangat besar dalam surah tu, Ibrahim dengan An-Nahl. Okey. Kenapa dengan Ibrahim dekat sini? Allah nak cerita apa pasal Ibrahim dekat sini? Kalau kita baca pasal Nabi Allah Ibrahim, Allah sebut ada 3 ayat. Antaranya ayat nombor 120, kita jumpa perkataan Inna Ibrahima. Sesungguhnya Ibrahim. Okey. Pertama soalan dia kan, dah dapat kan? Kenapa letak kisah Ibrahim? Okey. Yang kedua, tu kena salin. Ni untuk jawapan nombor 2. Jawapan nombor 1, kalau orang tanya kenapa pula cerita Ibrahim duduk dalam surah An-Nahl ni? Kita kaitkan balik dengan kisah dulu. Dia adalah figure untuk watak orang yang bersyukur. Dan kita faham kat sini. Dan nombor 2, masih ingat lagi tak waktu kita cerita Nabi Ibrahim, surah Ibrahim dulu? Kan semua orang, kan orang Yahudi mereka mengagungkan Ibrahim, orang Nasrani mengagungkan Ibrahim, orang Arab musyrikin pun mereka mengagungkan Ibrahim sebab dia tahu Ibrahim ni adalah nenek moyang mereka yang pernah sampai kat Mekah. Yang bumi Mekah tu kan, jasa baik Nabi Allah Ibrahim lah tu, ada jasa Ibrahim lah yang membina Kaabah tu. Ingat balik surah Ibrahim tu. Kena ingat balik, imbau balik surah tu. Tiba-tiba Allah letakkan cerita dia dalam surah An-Nahl. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ingatkan mereka balik. Korang kalau tak nak bersyukur, korang tengoklah orang yang korang agung-agungkan Ibrahim tu. Sebab Ibrahim kan dia sangat dekat dengan orang-orang Arab. Dia sangat dekat sebab orang Arab kan mereka keturunan, kan Nabi Ibrahim kan dia lahirkan Ismail kan. Sebab semua orang faham Ibrahim ni dia jadi satu figure yang sangat dikagumi oleh orang Arab Mekah. Tapi kenapa kalau kau agungkan dia, kau tak nak ikut dia? Kenapa korang tak nak contoh dia? Sebab itu Allah letakkan plot cerita Ibrahim dalam surah ini. Maknanya Allah nak beritahu orang Arab. Kan? Maksudnya Allah nak kata Ibrahim pun boleh syukur kepada Allah. Orang yang kau agung-agungkan, yang kau duduk admire sangat pada Ibrahim tu kan. Tengok dia tu buat apa kepada Allah. Jadi Allah ceritalah kepada kita dalam surah An-Nahl ini, Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan, dia adalah seorang umat. Seorang umat di sini bukan maksud ummah tu ramai. Umat di sini maknanya pemimpin yang menjadi ikutan. Allah kata Ibrahim ni dia adalah manusia contoh yang orang ikut dia. Itu dipanggil ummah. Bukan sekadar orang ikut dia. Dia ini adalah qanitan lillah. Dia ini orang yang lagi berdiri teguh di atas seorang yang berdiri teguh ni, maksudnya orang yang sangat kuat ibadat dia, beribadat kepada Allah, lagi hanifah. Hanifah ni maknanya dia kaitkan dengan tauhid. Jadi ingat ya, apabila Allah letakkan cerita Ibrahim ni, kita kena selalu bertanya. Kalau masuk saja sesirah, masuk saja sejarah, kita mesti kena kritis, kena bertanya, kenapa peletakan kisah ini dalam surah ini? Kita kena selalu fikir macam tu. Supaya apa? Supaya tuan boleh cari jawapan dia. Jadi Ibrahim ni, kan Allah kata dia adalah ummah, dia adalah orang yang manusia akan contoh. Kalau sebut apa? Ibrahim. Tapi Allah bagi tahu Ibrahim tu, kata Allah, dia seorang yang qanitan lillah. Dia seorang yang beribadat kepada Allah. Seorang yang dia berpegang kepada dasar tauhid. Walam yakun minal musyrikin. Dia tak pernah termasuk dalam orang yang mensyirikkan Allah. Jadi macam tak kenalah korang orang Arab yang pergi ambil Tuhan-Tuhan lain, Tuhan yang tak ciptakan, tak buat apa pun pada kamu, tak beri nikmat pada kamu kan. Lepas tu kamu pergi sembah. Lepas tu Allah bawa otak Ibrahim, maknanya nak kuatkan lagi, maknanya mereka tak ada alasan dah. Mereka tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak mahu mentauhidkan Allah. Tidak ada alasan. Alasan paling kuat sekali, nikmat-nikmat tadilah. Dan alasan lain apa?
Korang punya idola tu siapa? Ibrahim tadi. Okay, lepas tu Allah kata lagi. Allah kata Ibrahim tu siapa lagi tahu? Allah kata dia bukan orang yang musyrikin. Dia bukan orang yang menyembah patung-patung dan bahala-bahala. Allah kata dia tu siapa? Syakiran li an'umih. Dia adalah seorang yang pensyukur. Syakiran ni, tuan-tuan, syakiran ni dia adalah kata nama. Syakiran ni adalah sifat yang menunjukkan bahawa dia ni orang yang selalu bersyukur, sentiasa bersyukur. Li an'umihi, akan nikmatnya. Nikmat siapa? Nikmat Allah. Jadi watak Ibrahim dalam surah An-Nahl ini, dalam kita ambil ayat 121 adalah watak yang dicontohi dari sudut orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Ishtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala telah memilih Ibrahim itu dan Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Dan ayat nombor 122 Allah kata lagi tentang Ibrahim, wa atainahu fid dunya hasanah. Kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia sesungguhnya pada hari akhirat nanti dia di kalangan orang-orang yang salihin, orang-orang yang soleh. Jadi moga-moga peletakan kisah Ibrahim dalam surah An-Nahl menguatkan lagi akan tema yang telah kita bincangkan dan juga pada nama surah. Walaupun kita tak belajar 128 ayat, tetapi kita dah dapat tujuan kenapa surah Nahl diturunkan. Tuan-tuan tengok ya kekuatan belajar nama surah. Sebab kita baca Quran, belajar satu ayat, hujungnya adalah untuk apa tujuan? Apa dia punya objektif surah ni? Tapi dengan kita belajar nama pun kita dah tahu dah. Buka nama surah pun kita dah tahu dah. Oh, Allah Ta'ala menyuruh aku supaya aku kuatkan lagi ketahuan aku kepada Allah. Dengan aku mengenang banyaknya nikmat Allah bagi kepada aku. Lepas tu Allah kuatkan lagi dengan cerita apa? Oh, ada cerita Ibrahim lah dalam ni. Jadi Ibrahim ni adalah orang yang memang figure yang semua bangsa, semua golongan agama, semua kata dia adalah keturunan Ibrahim. Tapi pada hakikatnya Ibrahim buat lain, mereka buat lain. Jadi moga-moga kita menjadi seorang yang banyak mensyukuri Allah di atas segala nikmat Allah beri kepada kita. Kepada kita dengan kita apa? Dengan kita memantapkan ketauhidan kita kepada Allah. Jauhkan daripada buat benda-benda khurafat. Jauhkan daripada buat benda-benda yang tahyul. Jangan terlibat dalam perkara-perkara yang dalam meramal-ramal. Jauhi diri daripada bomoh, pergi dukun, pergi amalkan sihir. Sebab semua itu benda yang boleh menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Kalau kita jatuh kepada kesyirikan, kita adalah seperti orang yang tidak mengenang jasa baik Allah yang Allah beri kepada kita, pelbagai nikmat kepada kita. Tak malu ke kita nak bertemu dengan Allah nanti dengan kita datang sebagai orang yang tidak berterima kasih kepada Allah? Mana kita nak letak muka kita apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, habis surah An-Nahl. Kita terus kepada surah yang satu lagi, surah Al-Isra. Ada soalan surah An-Nahl sebelum kita pergi pada surah Isra? Ada soalan kah? Ada soalan untuk surah An-Nahl? Faham tak? Jelas tak? Ada soalan? Kita dah habis dah juzuk 14 ya? Kita nak masuk juzuk 15 ni. Alhamdulillah, nak separuh dah kita belajar Quran kan? Nak masuk juzuk 15 dah kita. Kita pergi kepada surah Al-Isra. Siapa yang ada Quran, dia boleh buka Al-Quran surah Al-Isra. Muka surat nombor 282. Kita dah masuk juzuk yang ke-15. Buka je surah Isra, kita dah mula masuk juzuk 15. Sebab surah An-Nahl tadi, dia memang tamat. Betul-betul ayat 128 tu adalah penghujung kepada juzuk yang ke-14. Jadi kita akan masuk kepada juzuk yang ke-15. Kalau kita baca juzuk 15, mana kalau kita buka Quran kan, separuh dah Quran kita. Masya Allah kan.
Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dapatlah kita faham sedikit ya. 15 juzuk dah kita faham sebenarnya. Baik, kita pergi kepada surah Al-Isra pula. Okey, surah Al-Isra. Dapat notakan surah Al-Isra kan? Saya dah hantar dekat Telegram 10 minit juga. Al-Isra ni satu surah yang dia ada pelbagai sudut boleh dibincangkan pada tema dia. Sebab tu saya agak payah sikit surah Isra ni. Bukan payah apa. Dia ada banyak pentafsiran maklumat dalam surah Isra ni. Tapi alhamdulillah siap juga. Kita boleh rujuk nota ni Al-Isra. Baik. Surah Al-Isra kita ada waktu lagi kan? Okey, jangan kita buang waktu kita, ya Allah, berjalan waktu kita, nanti kita nak masuk Ramadan dah. Okey, surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni tuan-tuan dan puan, Al-Isra tu kita dah tahu kan makna Al-Isra apa? Al-Isra tu adalah perjalanan malam. Al-Isra adalah surah perjalanan malam. Okey, perjalanan malam. Perjalanan dipanggil Al-Isra. Okey, siapa yang diperjalankan? Kita pun dah sedia maklum. Jadi pasal Isra Mi'raj ni saya taklah susah sangat nak terangkan pada tuan-tuan kerana semua orang sedia maklum. Cuma pernah tak kita terfikir? Okey, cuba kita fikir macam ni. Kita kena banyak berfikir kalau kita nak belajar Quran ni. Okey. Kita belajar Nabi dia buat 2 perjalanan. Isra 1, Mi'raj 1. Dia Isra Mi'raj lah dalam satu malam tu. Satu malam yang sama, tapi sebenarnya dia ada 2 perjalanan. Satu perjalanan di bumi, lepas tu naik ke langit. Yang dekat bumi dia panggil Isra. Lepas tu Nabi Mi'raj. Kan? Persoalannya adalah, kenapa surah ini tidak dinamakan surah Mi'raj? Kenapa? Kan? Sedangkan dia Isra dan Mi'raj. Kenapa surah ni tidak dinamakan surah Al-Mi'raj? Sedangkan surah Mi'raj ada perintah solat. Solat besar dalam agama. Solat ni kan, ibadat yang kena buat tiap-tiap hari. Tapi kenapa surah tu tak nama Isra? Di sinilah yang kita nak bongkarkan. Kenapa surah itu dinamakan dengan Al-Isra bukan Mi'raj? Okey, sebelum tu kita tengok latar belakang surah Al-Isra. Okey, surah Isra ni tuan-tuan, kita sebut tadi, surah Isra adalah surah yang ke-17 ya, surah yang ke-17. Yang surah Isra ni dia cover 2 juzuk sebenarnya. Surah Isra dia berada pada 2 juzuk. Bukan 2 juzuk, maafkan saya. Surah Al-Isra dia berada pada juzuk yang ke-15. Juzuk 15 ni dia ada 2 surah. Baru betul. Juzuk 15 dia mengandungi 2 surah. Surah Al-Kahfi dengan surah Al-Isra. Tapi surah Al-Kahfi itu sendiri separuh daripadanya pula dia dah masuk juzuk nombor 16. InsyaAllah saya tengah rancang nak bentang sempena bulan Ramadan ni, kita nak bentang tentang, kita nak belajar juzuk 1 pasal apa, juzuk 2 pasal apa, juzuk 3 pasal apa. Tapi rezeki buat tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dah belajar surah kan? Dah belajar berapa juzuk? Dah belajar 15 juzuk. Nanti senang nak faham. Itu sekadar cadangan lah, tengah susun waktu lagi. Kan, bila orang boleh dengar pengisian. Tapi target dia 30 hari kita akan belajar 1 hari 1 juzuk. Kita akan buat pengisian. Okey, juzuk 1 cerita pasal apa? Jadi orang pun baca Quran 1 juzuk hari, kan nak khatamkan 30 juzuk kan. Dia baca Quran dia faham, juzuk pertama pasal apa. Tapi tuan-tuan yang ikut kelas belajar surah, sebenarnya tuan-tuan dah belajar juzuk tu. Tuan-tuan dah belajar dah juzuk tu. Cuma kita belajar ikut surah. Kita tak belajar ikut juzuk. Tapi surah-surah tu berada dalam juzuk-juzuk. Jadi kalau macam kita belajar kan, contohnya kita nak cerita juzuk, kita nak cerita juzuk 14. Tuan-tuan dah boleh cerita dah sebenarnya juzuk 14. Betul tak? Macam mana tuan-tuan boleh cerita juzuk 14? Sebab tuan-tuan dah belajar surah An-Nahlu, surah An-Nahli juzuk 14 dan tuan-tuan telah belajar surah apa? Tuan-tuan belajar surah Al-Hijr. Maknanya tuan-tuan boleh cerita, okey juzuk 14 Allah Taala nak bagi tahu kita pasal apa objektif dia juzuk yang ada pada juzuk 14 ni.
Tuan boleh cerita. Sebab apa? Sebab tuan dah belajar nama-nama surah, tuan dah tahu tema, tuan combine je maklumat tu. Contoh, kalau macam kita nak cerita tentang juzuk 14 kan, tuan ambil lah balik maklumat Suratul Nahli dengan surah apa? Dengan surah Al-Hijr. Dengan surah Ibrahim Al-Hijr. Dengan Hijr kan? Kejap. Dengan surah Hijr. Tuan combine kan? Ambil maklumat surah Hijr dengan maklumat Suratul Nahli, tuan adun dia, tuan buat kesimpulan, itulah maklumat juzuk nombor 14. Jadi tuan baca Quran, ya Allah, seronoknya lah. Baca juzuk pertama, faham tujuan juzuk pertama. Baca juzuk 2, faham pasal apa. Juzuk 3, faham. Sampailah juzuk 30. Jadi itu secara tak langsung, kenapa kita belajar surah by surah. Jadi kita dah sampai juzuk apa? Kita nak masuk juzuk 15 malam ni, insyaAllah. Okay, waktu ada lagi ni. Okay, saya tak perlu nak mengulas panjang lebar, kerana kita nak fokus kepada surah Al-Isra. Baik, tuan-tuan, surah Al-Isra ni adalah surah yang mengandungi 111 ayat. Okey, 111 ayat. Jadi kita terus masuk kepada nama surah. Okey. Surah Al-Isra, nama yang berdasarkan kepada petunjuk wahyu memang namanya Al-Isra. Sebab pada ayat pertama ada perkataan Al-Isra itu. Ni kita sudah sedia maklum. Perjalanan malam. Tapi sebab kita belajar nama surah, kita mesti mencari rahsia. Kenapa surah tu nama Isra? Kenapa surah tu tak namanya Mi'raj? Di sini kita akan gali maklumat. Kenapa dengan nama Al-Isra tu? Maksud dia, kalau kita ambil pada nama Isra, maknanya Allah Ta'ala nak suruh kita amati betul-betul, buat kajian tentang apa. Sebab apa? Sebab Al-Isra kita belajar kan? Kita belajar Al-Isra, kita fahamlah sebab apa nama Al-Isra, sebab dia perjalanan Nabi, Isra' Mi'raj kan? Tapi Isra' saja, tengok Isra'. Kalau kita baca pada ayat pertama, kita jumpa perkataan Asra, perjalanan malam. Okey. Maknanya, daripada nama surah tu, kita tak perlu masuk kepada cerita Nabi naik langit 1, Nabi naik langit 2, Nabi naik langit 3. Sebab apa? Sebab kita bukan surah ini, sebab daripada namanya Isra' tadi, maknanya Allah Ta'ala telah beritahu pada kita, awak study, analisis, buatlah kajian tentang perjalanan Isra' Nabi je. Sebenarnya bukan nak lupakan Mi'raj tu, tapi sebab dia nama surah Isra' tu, sebab dia tak nama Mi'raj. Kalau namanya surah Isra' Mi'raj, ya kita kena kaji dua plot perjalanan tadi. Tapi sebab namanya Isra', maka kita kena tahu apa tu Isra'. Jadi kalau kita baca pada ayat pertama, Allah bagi tahu jawapan dah, apa tu Isra'? Maka Allah kata dalam ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai hujung ayat. Okey, kita faham dekat situ. Jadi kita faham Al-Isra' adalah perjalanan Nabi di waktu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram di Mekah ke mana? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Itulah Isra'. Maknanya daripada nama surah tu, Allah nak suruh kita, macam Allah nak suruh kita, kamu cuba perincikan tentang perjalanan Nabi daripada Mekah sampai ke Palestin, iaitu daripada Masjidil Haram pergi ke Palestin. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita study maklumat yang ada pada Masjidil Haram ke Palestin. Maknanya Allah suruh kita cari apa kaitan Masjidil Haram, apa kaitan Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi tak pergi ke masjid lain? Kenapa ke Masjid Al-Aqsa? Kenapa kita nak bincang maklumat tu? Sebab nama surah itu adalah Al-Isra'. Ada sesuatu maklumat yang besar pada Al-Isra'. Jadi kita kena tahulah dulu apa itu Al-Isra'. Al-Isra' perjalanan malam. Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Al-Aqsa. Lepas tu barulah pada hujung ayat allazi barakna haula. Lepas tu kalau Isra' Mi'raj ni, ambil satu ayat ulas pun dah cukup dah cerita Isra' Mi'raj ni.
daripada dia bawa hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan bawa cerita yang palsu. Ayat Quran satu ni, ya Allah, sangat panjang ulasan balik ulas. Kenapa mula dengan subhana? Kenapa sebut bi'abdihi? Kenapa jalan waktu malam, lailan? Kenapa tak jalan siang? Kenapa dari Mekah pergi Masjidil Aqsa? Apa makna barakna haulahu tu? Kan? Dia satu kalimah baca kalimah. Ini kalau kita nak ulas satu kalimah baca kalimah, itu kalau kita belajar ayat by ayat. Kenapa guna subhana? Kenapa tak alhamdulillah ke? Kenapa tak Allahu akbar ke? Kenapa guna subhana? Kenapa Allah memuji dirinya dengan Allah mensucikan diri dia? Maha suci Allah. Kenapa? Baik, tapi kita bukan nak ulas ayat, tapi kita nak dapat dulu apa makna Al-Isra', iaitu perjalanan Nabi pada satu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Al-Aqsa. Maknanya ada hubung kait antara Mekah dengan Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa itulah Nabi akan naik di Mi'rajkan. Okey, kat situ kita dapatkan dulu tentang nama dia, nama Al-Isra'. Kemudian berdasarkan penelitian para ulama, mereka juga menamakan surah Al-Isra' ini dengan nama surah Bani Israel. Tapi nama Bani Israel ni bukan nama yang berdasarkan petunjuk wahyu, tapi berdasarkan macam ijtihad para ulama, berdasarkan kajian, mereka buat penelitian, maka mereka kata 111 ayat dalam surah Al-Isra' ni, mereka kata kesimpulan dia kata kita boleh letakkan nama dia dengan nama lain, iaitu Bani Israel. Kenapa dengan Bani Israel ni? Kenapa surah ni dipanggil dengan surah Bani Israel? Okey. Dia ada kaitan dengan Masjidil Aqsa tadi, satu bab. Kenapa dengan Bani Israel? Kenapa kita nak kaitkan Bani Israel? Okey, kalau kita baca surah Al-Isra', ayat kita akan habis pada ayat ni. Kita akan jumpa ayat 2 pasal apa? Kita jumpa ayat 2 pasal apa? Kita jumpa ayat 4 pasal apa? Maksud dia awal-awal ayat pertama pasal apa? Ayat pertama cerita pasal Isra'. Okey. Lepas ayat pertama terus Allah sambung terus cerita ayat nombor 2 pasal apa? Pasal Nabi Musa. Okey, ini dia begini. Ini satu ilmu yang kita kena tahu, kita kena ambil maklum. Apabila kita belajar satu ayat, kita belajar ayat by ayat, kita kena selalu membuat hubungan ayat dengan ayat yang lain. Contoh macam ayat pertama cerita pasal Isra'. Lepas tu ayat yang kedua terus Allah cerita pasal Musa. Mesti ada sebab. Dia ayat sebelah-sebelah tu. Kalau ayat macam duduk hujung-hujung tu, sebenarnya ada juga dia punya hubungan dia. Sebab ingat ya, semua ayat dalam satu surah yang tertentu, dia ada connection dia. Sebab tu kita keluarkan dia tema, lepas tu keluarlah nama surah tu. Semua tu dia ada hubungan kait dia. Tetapi kalau ayat tu duduk sebelah-sebelah, lagilah nampak perkaitan dia. Ayat 2 pasal apa? Allah cerita tentang وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Bulatkan dengan nama Musa dan bulatkan perkataan li Bani Israel. Kan? Allah kata, dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Alkitab tu maksudnya Taurat. Taurat yang Musa dapat tu, kata Allah, kami jadikan kitab Taurat tu sebagai apa? Huda, sebagai petunjuk, hidayah. Untuk siapa? Li Bani Israel, untuk Bani Israel. Okey. Lepas tu dalam kitab Taurat yang Allah bagi kepada Musa tu, Allah Ta'ala pesan apa? Alla tattakhidhu min duni wakila. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Okey. Persoalannya adalah, kenapa ayat 2 terus bawa pasal Musa? Lepas tu pasal Bani Israel. Ada sebab dia. Mesti ada sebab. Yang ni yang kita nak mencari sebab tu. Lepas tu daripada kisah Bani Israel. Lepas tu bacalah nanti ayat 4 pun sebut tentang Bani Israel lagi.
Maka para ulama mereka mengatakan, oh, surah Al-Isra ni nama lain dia adalah Bani Israel. Walaupun ayat dia tak banyak sebut Bani Israel, sedangkan Al-Baqarah lagi banyak Bani Israel kan. Tapi kenapa Al-Baqarah tak dipanggil surah Bani Israel? Kan Al-Baqarah. Tapi dia cerita pasal Bani Israel. Tapi kenapa Isra ni dicerita pasal Bani? Kenapa ulama letak namanya Bani Israel? Mesti ada sebab. Maknanya para ulama ni telah memudahkan kerja kita. Dan kerja kita membongkarlah mencari hikmahnya. Jadi insya-Allah nanti kita mungkin kita akan sambunglah pada kelas yang akan datang bulan Ramadan. Kita tetap jalankan kelas tapi kita buat hari Sabtu. Minggu ni. Tapi nota Al-Isra ni insya-Allah kita akan pakai nota yang ni. Jadi tuan-tuan tolong nanti kalau tuan-tuan dapat bahan tentang kuliah, kalau tak ada nota tu maksudnya tak ada nota lah, kita akan guna nota yang baru. Kalau ada tu kita akan guna nota yang baru. Baik, saya buka soalan dulu kalau ada apa-apa soalan nak tanya tentang surah An-Nahl ke ataupun surah tentang surah Al-Isra. Walaupun tak belajar habis lagi, mungkin saya boleh jawab mana-mana soalan yang saya mampu untuk jawab, saya jawablah dengan kadar ilmu saya, okay? Dengan mana-mana yang mampu. Ada soalan nak tanya? Ada pertanyaan? Tiada pertanyaan? Datin, ada apa-apa ke? Datin Dolin dekat soalan, dekat chat ada tak maklumat? Oh, tak ada soalan. Ustaz? Ya. Ya. Ada Ustaz? gak? Ya. Ya. Ya, saya dengar. Silakan. Ya. Ustaz, kalau boleh Ustaz announce juga Ustaz punya kuliah-kuliah hari apa? Mungkin ada yang newcomers yang nak ikuti kuliah-kuliah Ustaz yang lain-lain tu. Okey. Ya. Sebenarnya sebab dah masuk Ramadan kan, dari dekat Ramadan banyak kuliah yang dah tamat tajuk. Contoh macam pagi tadi kami baru saja selesai belajar surah Yusuf. Habis dah surah Yusuf dah, cerita satu faedah. Tapi tak apa. Hari besok petang ada kelas tadabbur surah Wal Asri pukul 3 petang. Pagi tak ada kelas. Hari Jumaat saya ada 2 kelas. Jadi saya minta hari Jumaat pagi 9 pagi saya akan sambung siri nombor 2 tentang kisah Nabi Allah Hud. Saya harap tuan-tuan ikutlah sebab kita dah belajar surah Hud. Dan saya pernah sebut sebelum ni kan, untuk faham surah Hud, belajar tentang kisah surah Hud. Ada hari Jumaat pagi saya akan present tentang surah Hud, saya sambung untuk siri yang kedua. Lepas tu sambung 10.30 Riyadhus Salihin. Itu antara maklumat dia lah. Hari Sabtu Suratul Fatihah dengan hari Ahad Suratul Fatihah 9 hingga 10. Tapi nanti masuk Telegram lah, nanti akan dapat banyak maklumat insya-Allah. Ada soalan lain ke? Ada pertanyaan lain? Ada yang ramai yang baru ke? Ya, ada yang baru. Kalau boleh minta tolong Linda, admin Ustaz, suruh dia copy pastekan dekat chat untuk link Telegram Ustaz tu. Supaya orang tahu jadual kuliah sama. Okey, nanti saya bagi dekat Datin Nolin, Datin kongsikan dekat grup yang ikut kelas kita boleh? Boleh. Ya. Insya-Allah kita sama-sama manfaat ya tuan-tuan dan puan ya. Ya. Kita sama-sama manfaat ilmu Allah ni, rugi kita tak belajar banyak, kita boleh belajar. Baik, ada soalan apa nak tanya ni? Tak ada. Saya baru Ustaz. Okay. InsyaAllah. Nanti tuan-tuan nantikan bahan kalau saya jadi buat satu juzuk tu setiap hari tu. Sebab saya tengah susun nak mencari waktu kan, sebab bulan Ramadan kan agak padat kan.
orang nak tadarus Quran lagi apa. Jadi saya nak cari waktu yang sesuai untuk buat tadabbur satu juzuk. Mungkin tak sampai sejam kot, mungkin 40 minit ke. Tapi saya nak buat setiap hari. Ustaz InsyaAllah. punya kelas Ya. surah Yasin untuk Ramadan on ke Ustaz? Surah Yasin tak ada. Saya tak ada tadabbur surah Yasin. Oh lupa. Hari Selasa dia bukan surah Yasin. Hari Selasa pagi pukul 11. Mula minggu depan mula pukul 11 tu tadabbur suratul Waqiah. Baik. Suratul Waqiah. Okey. Kata ada soalan, kita berhenti di sinilah insya-Allah. Ya Ustaz. Maknanya kelas kita akan datang pada hari Sabtu minggu depan kan? Ya, pukul 3 petang Ustaz. Sabtu minggu depan je kita tengok tarikh dia. Berapa bulan tarikh 3 bulan tu? Sabtu depan tarikh dia ni. Tarikh dia pada 17 lah. 17. 17 ni bulan Mei, April. 5 Ramadan. Ya. 5 Ramadan, 17 bulan pukul 3. InsyaAllah kita sambung balik surah Al-Isra dengan surah berikutnya Al-Kahfi. Tunggu saya berikan nota untuk suratul Al-Kahfi juga. Kalau tak ada soalan, terima kasih banyak-banyak khususnya kepada Nia Academy di atas segala peluang yang diberikan. Ya. Banyak dah berusaha untuk kita sama-sama dapat menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh membalas segala jasa baik Nia Academy. Jazakumullahu khairan katsira. Juga kepada tentera perempuan, jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelak akan datang. Sepanjang saya mengajar sehinggalah kepada malam ni, jika ada salah silap, kekurangan, kelemahan, mohon diberikan kemaafan ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada saya tersalah maklumat, saya kadang-kadang kalau tersalah maklumat dan sebagainya, tolong bagi tahu ya. InsyaAllah saya akan maklumkan semula yang saya salah tadi. So saya sangat berlapang dada, berbesar hati jika ada mana-mana pembetulan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz kalau ada terkasar bahasa selama ni sebelum kita berRamadan dan pada yang lain-lain juga ya. Okey, saya keluar dulu ya. Ya Ustaz. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum.